Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam live video kali ini saya ingin berkongsi sedikit pengalaman dan juga ilmu yang saya dapat daripada Prof. Dr. Muhaya tentang macam mana nak hidup kita lebih positif. Basically kalau Prof selalu dia ceritakan macam mana nak lebih positif adalah dengan kita tukar kita punya cara pemikiran lah. Kita tukar belief system kita. Sebab most of us tidak sedar pun yang kita sedang negatif. Macam negativity tu dah biasa sangat terjadi ataupun masuk dalam otak kita ni secara kita tak sedar. Subconsciously kita tak sedar yang kita banyak sangat negativity. Sejak dari kita kecil, kita absorb apa yang berlaku dekat persekitaran kita, dekat kawan-kawan, melalui TV, melalui radio, melalui jiran-jiran kita. Kita absorb semua benda sampai kita tak sedar negativity tu dah sebati dalam jiwa kita. So saya dalam proses nak belajar untuk macam mana nak jadi lebih positif, untuk jadi lebih baik dalam menjaga emosi supaya hidup kita lebih tenang, dan insya-Allah dengan ketenangan banyak benda kita boleh buat dengan lebih baik. So yang pertama sekali yang Prof sering ajar adalah tukar belief system kita. Dan juga salah satu benda yang sangat penting adalah kita kena sedar diri kita. Most of us tak sedar pun yang kita ada satu penyakit bernama negativity. Kalau kita tak sedar kita ada penyakit, kita tak akan rasa nak pergi jumpa doktor. Kita tak rasa lah yang kita tu tak sihat, dan kita tak rasa yang kita perlu makan ubat. Macam tu juga negativity. Kita tak sedar yang kita negatif sehingga kan ia dah sebati dan kita rasa biasa sangat negatif. Sebenarnya macam mana negatif? Apa itu negativity? Negativity adalah macam benda yang tak best. Maksudnya kita selalu bersangka buruk, dan sangka buruk lah basically, macam suuzon, sangka buruk. Contoh kalau nampak orang kaya, kita automatic negative thought kita, dia kaya tu mesti sebab mencuri, dia kaya tu bukan boleh bawa mati pun, kaya tu dari mana. Kita macam bersangka-sangka buruk. Contoh kalau jumpa orang tak kenal, kita direct kita cakap orang jahat. Kalau naik kereta, takut accident. Kalau banyak benda yang kita automatic, kita fikir benda buruk terus rather than benda baik. Itu adalah dipanggil automatic negative thought, ANT. Most of us sangat banyak ada automatic negative thought. Orang buat jahat, ada orang tersalah sikit, kita rasa dia jahat. Itu adalah negativity. Padahal kalau kita pandai untuk macam ubah cara kita tengok sesuatu, boleh membuatkan emosi kita lagi terjaga dan hidup kita lagi tenang. Tertarik dengan satu analogi yang Prof. Muhaya cakap. Cuba bayangkan ada dua orang sedang berada dalam satu bilik gelap yang di depannya adalah satu skrin putih. Seorang dipakaikan satu spek mata yang ada gambar hantu, dan seorang lagi dipakaikan spek mata yang ada gambar bunga. Orang yang pakai spek mata yang boleh melihat skrin tu ada gambar hantu dan ketakutan benda ular dan benda-benda takut, dia menjerit. Dia cakap takutnya ada hantu, gelap, tak cantik, hodoh dan sebagainya. Dia rasa tak best sangat emosi dia sebab melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Manakala skrin yang sama putih, tapi di cara pandang seseorang yang lain, dia nampak bunga, dia nampak cantik, dia tersenyum, emosi dia lagi best. Sebabnya apa yang dia pandang tu di mata dia cantik. So analogi yang sangat bagus untuk kita belajar, untuk faham apa beza negative thought dan positive thought. Benda yang sama berlaku, tapi cara pandang berbeza oleh orang yang berbeza, depend on cara dia berfikir, sama ada dia seorang yang negatif ataupun positif. Contoh, ada orang melihat
dia kemalangan itu sebagai penghapus dosa dia. Allah nak bagi pahala yang lebih banyak. Allah nak bagi sesuatu hadiah di sebalik ujian itu. Ada orang yang lain dia kata, kenapa aku selalu accident, kenapa aku selalu sakit, Allah tak sayang aku. So benda yang sama berlaku tapi inputnya berbeza dan emosi berbeza kepada orang berbeza, depend on cara dia memandang sesuatu itu. So sangat penting untuk kita belajar untuk lebih positif. Walaupun mungkinlah bukan 100% kita menjadi orang positif, tapi kita cuba sikit demi sikit. Dan yang paling penting adalah kita kena sedar diri yang kita sedang negatif. Kita kena sedar bila mana emosi kita ataupun negatif self-talk tu ada, ni negatif ni. Kita kena sedar. Ramai di antara kita tak berubah, tak cuba jadi lebih baik sebabnya kita tak sedar benda tu negatif. Tak sedar benda tu adalah berpenyakit. So orang yang tak sedar ni, dia tak akan cuba improve dia tak akan cuba belajar ilmu sebab dia tak rasa dia perlu berubah. Satu poinnya adalah dengan ubah cara kita pandang sesuatu itu. So macam mana nak ubah adalah satu lagi, Prof Mahaya selalu ajar suruh kita filter apa yang kita dengar. Contohnya apa yang ada dalam newsfeed kita, siapa orang yang kita follow, radio apa yang kita dengar, audio ceramah ataupun gosip dan sebagainya. Kita tapis apa yang kita dengar dan kita baca dan apa yang kita tonton melalui TV. So dia selalu sarankan supaya jangan tengok drama ataupun berita yang negatif. Dia cakap apa yang masuk, yang kita tengok hari-hari boleh masuk secara unconsciously dalam minda separa sedar kita, membuatkan emosi kita jadi tak stabil. Boleh nak tahu juga pasal isu semasa, tapi mungkin kita macam melalui orang lain cerita supaya dalam keadaan lebih stabil lah, kita macam tidak menonton secara beremosi. Kalau Prof Mahaya sendiri, dia selalu macam dapat input isu semasa daripada husband dia. So benda-benda yang dia dapat tu hasil sudah ditapis. Macam tu. Okay, antaranya adalah poin macam yang saya nak bagi tahu adalah kita tapis input apa yang kita dapat. Satu, ubah cara kita berfikir dan cara kita tengok sesuatu, dan masukkan input-input positif sahaja dalam minda kita. Seperti macam sentiasa dengar ceramah ataupun masukkan audio-audio yang penuh bermanfaat dalam kereta kita. InsyaAllah lama kelamaan apabila ia dah jadi tabiat, secara unconsciously benda-benda positif masuk setiap hari dalam minda kita, lama kelamaan negativity tu akan macam semakin lama semakin sedikit dan automatik, daripada automatik negative thought, lama kelamaan kita akan terbiasa untuk pandang sesuatu dengan lebih berilmu dan lebih positif. Dan benda tu bukan makan masa yang singkat kerana lama dah negatif tu berada dengan kita. So makan masa juga untuk kita buang sedikit demi sedikit perkara negatif itu. And then satu lagi yang sangat best yang dia pernah ajar adalah kita cuba tulis apa yang membahagiakan kita pada suatu hari itu. Contoh, tulis diary ataupun journal kesyukuran. Contoh, kita jumpa orang baik, kita dapat hadiah, kita tulis, saya bersyukur saya dapat jumpa orang baik hari ni, saya bersyukur saya diuji dengan sedikit cabaran supaya saya jadi lebih kuat, saya bersyukur ada orang bagi hadiah ni. So kita tulis kesyukuran dan fokus pada kebahagiaan yang kita dapat pada hari itu, dan secara automatik kita tak fikir sangat apa-apa benda yang negatif yang berlaku. Walaupun benda negatif yang berlaku ataupun benda yang tak best berlaku pada hari itu adalah 99, tapi kita fokus besarkan benda yang best, 1% tu, 1% tu
InsyaAllah lama-lama kita akan jadi, esok ada lagi benda best yang berlaku, esok ada lagi perkara positif berlaku. Lama-lama apa yang kita fokus tu akan membesar, dan yang kita tak fikir sangat, yang tak fokus sangat orang buat kat kita ke apa-apa, kita abaikan. Lama-lama negatif tu akan pergi dengan sendiri. Dan insyaAllah esoknya ada benda best lagi untuk kita fokus dan tulis. Itu sahaja yang saya nak kongsikan hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau rasa video ini bermanfaat, boleh share, boleh